Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sama saya, Cikgu Abbas. Kita bertemu lagi pada minggu ini untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Untuk minggu ini, kita akan belajar gerak jinas imbangan, aras kestabilan, iaitu tapak sokongan. Okay, tanpa melengahkan masa, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Jom. Sebelum itu, pada hari pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat melakukan imbangan statik 1 dan 3 tapak sokongan dengan pelbagai variasi dan aras secara individu dan berpasangan. Selain itu juga, cikgu harap murid-murid dapat menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang. Okey. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, kita perlu tahu apa itu maksud imbangan. Okey? Imbangan ialah kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya ketika dia berada dalam keadaan pegun atau semasa melakukan sesuatu aktiviti. Okey. Kebolehan mengekalkan posisi dalam keadaan pegun. Macam apa itu pegun? Pegun tu maknanya statik. Dia tak berubah tempat. Satu tempat. Kalau dia berdiri, diri satu tempat. Aktiviti itu berlaku di tempat yang sama. Okey. Imbangan sangat penting dalam kehidupan seharian. Apa yang penting tu? Pentingnya apabila di mana awak melakukan aktiviti. Contohnya awak berjalan. Contohnya awak bermain. Contohnya awak menunggang basikal dan lain-lain lagi. Semua benda itu, semua permainan itu, semua aktiviti itu memerlukan imbangan. Sebab itulah imbangan sangat penting dalam kehidupan seharian anda. Jom kita teruskan. Okey, untuk makluman semua, imbangan terbahagi kepada dua. Imbangan statik, imbangan dinamik. Apa itu imbangan statik? Okey, imbangan statik ialah kebolehan kekalkan keseimbangan ketika pusat graviti dalam keadaan setempat. Okey. Imbangan statik, contoh awak tengok telefon ni. Awak tengok buku ni. Maknanya statik. Dia di sini, dia tak ada berubah di sini, dia tak ada berubah di sini. Maknanya statik. Maknanya pusat graviti pun di sini. Tak berubah. Faham? Okey. Kalau imbangan dinamik pula, dia mengambil kebolehan kekalkan keseimbangan ketika pusat gravitinya diubah. Contohnya, awak berdiri dua kaki. Tiba-tiba awak nak menerap pula. Faham tak? Itu maknanya imbangan dinamik. Maknanya awak berubah. Daripada pusat graviti awak ke atas, tiba-tiba ada di bawah. Itu maksud kebolehan keseimbangan ketika pusat graviti diubah. Itu maksud imbangan dinamik. Faham? Okey, saya harap awak fahamlah. Teruskan lagi. Okey. Apakah kepentingan imbangan ni? Okey, dekat sini cikgu ada senaraikan empat kepentingan imbangan. Yang pertama, meningkatkan prestasi dalam aktiviti harian. Okey, bagaimanakah imbangan ni dapat meningkatkan prestasi dalam aktiviti harian? Contohnya, awak menunggang basikal, perlukan imbangan. Awak wheelie basikal, perlukan imbangan. Awak meniti titi untuk menyeberangi sungai ataupun parit, awak perlukan imbangan. Andai kata awak tak ada imbangan, awak boleh terjatuh. Selain daripada itu juga, ia juga menguatkan otot-otot tertentu. Contohnya, kalau awak buat imbangan satu kaki,
Di mana otot awak berusaha mengimbangkan badan, dalam masa yang sama awak menguatkan otot betis awak, otot betis, otot paha awak. Selain itu, pada itu, andai kata kalau awak buat imbangan tangan. Macam mana imbangan tangan? Dia awak cari. Ataupun nanti cikgu tunjuk ke awak. Sebab apa? Kita di badan kita banyak otot. Otot lengan, kalau awak buat imbangan tangan, guna otot lengan. Dan otot bahu. Kalau awak guna imbangan kaki, banyak menggunakan otot-otot kaki. Selain daripada itu, kepentingan yang ketiga yang cikgu senaraikan kat sini ialah mengelakkan tercedera kerana terjatuh. Ialah kan jika awak tidak pandai mengimbangkan diri awak, contohnya awak naik basikal, jatuh. Jatuh. 2-3 kayu jatuh, 2-3 kayu jatuh. Macam mana? Contoh awak nak wheelie basikal. Baru angkat sikit jatuh. Baru angkat sikit jatuh. Sebab apa? Awak tidak pandai mengimbangkan diri awak. Itu contohlah. Okey, selain daripada itu, meningkatkan keyakinan diri semasa melakukan aktiviti imbangan. Okey, yang ni apabila awak melakukan di sekolah lah. Contohnya awak nak buat, cikgu awak buat aktiviti gimnastik. Contoh, berdiri satu kaki, berdiri skala depan, berdiri skala belakang. Awak dah tahu, aku dekat rumah aku dah boleh buat ni. Bila sampai di sekolah, awak rasa yakin awak boleh buat. Ataupun awak naik basikal lah. Kawan-kawan dah boleh basikal laju. Awak hanya boleh kayuh perlahan-lahan. Sebab apa? Awak tak yakin dengan diri awak. Bila awak dah pandai mengimbangkan diri, awak rasa yakin nak naik basikal, boleh berlumba dengan kawan-kawan. Okey, faham? Okey, teruskan. Nampak? Cikgu buat perhatian. Perhatian kat sini, keseimbangan suatu aktiviti imbangan bergantung kepada bilangan imbangan tapak sokongan. Apa tu tapak sokongan, cikgu? Okey, cikgu akan jelaskan apa itu tapak sokongan di slide yang seterusnya. Okey, jom. Okey. Apa itu tapak sokongan? Okey, untuk menjelaskan awak lagi, awak cuba buka buku teks awak, buku teks PJ awak, muka surat 4. Dekat situ ada macam-macam jenis imbangan dekat situ. Okey. Cikgu nak terang kat awak dulu apa itu tapak sokongan. Tapak sokongan merujuk kepada permukaan yang bersentuh dengan lantai dan tanah di bawah. Permukaan yang bersentuh dengan lantai di tanah. Okey, macam mana yang kata permukaan yang bersentuhan? Bersentuh dengan lantai tu. Okey, cuba awak tengok dalam gambar ni. Cuba tengok kaki dia. Cuba tengok kaki dia. Cuba tengok tangan dia. Cuba tengok tangan dia. Ni sama. Tangan, kepala, tangan. Awak nampak? Itulah maknanya yang bersentuh dengan lantai ataupun tanah. Faham? Boleh faham? Faham kau nak? Kalau faham, cikgu nak teruskan ni. Lihat? Okey, jom kita teruskan. Okey. Imbangan boleh dilakukan pada jenis. Pada jenis apa? Pada jenis tapak sokongan. Ada 3 tapak sokongan dekat sini. Yang pertama ialah 1 tapak sokongan. Yang kedua, 2 tapak sokongan. Ketiga, 3 tapak sokongan. Okey, cikgu. Apa ni cikgu? 3 tapak sokongan lah. 1 tapak sokongan lah. 2 tapak sokongan lah. Awak tak nampak lagi kan apa cikgu terangkan tadi kan? Kita apa tak apa. Cikgu akan jelaskan lagi apa tu jenis-jenis tapak sokongan ni. Awak kena tengok gambar dulu baru awak faham. Okey? Cikgu harap awak boleh bersama dengan cikgu lagi. Okey? Bersama dengan cikgu lagi dan jangan skip langsung video-video ni. Baru awak faham. Okey, nampak tak sini?
Jenis tapak sokongan. Okey, untuk satu tapak sokongan, cikgu ada senaraikan 4 jenis imbangan-imbangan yang mudah dilakukan oleh awak. Awak boleh buat sekarang pun awak boleh buat. Kalau awak tengok video ni, awak boleh bangun, awak terus buat sekarang. Yang pertama, imbangan V. Nampak bentuk badan dia jadi V. Kenapa dia tergolong dalam satu tapak sokongan? Okey, awak tengok bentuk dia. Bentuk dia sahaja yang terkena lantai. Itu dipanggil satu tapak sokongan. Dan imbangan skala depan. Cuba tengok dia berdiri. Satu kaki straight, satu kaki di bawah, tangan di atas. Nampak kaki dia sahaja yang berada di lantai. Okey. Imbangan skala belakang, cuba tengok kaki dia satu sahaja, kaki yang berkena dengan lantai. Satu lagi atas, tangan di atas. Imbangan duduk skala depan, cuba tengok satu kaki di lantai, satu kaki tegak macam ni, tangan tegak macam ni. Itu dipanggil satu tapak sokongan. Satu sahaja kawasan yang terkena lantai ataupun pijak lantai. Jom kita tengok yang dua tapak sokongan pula. Cikgu harap awak dah faham ya. Nak sampai tu. Okey. Untuk dua tapak sokongan, mudah aja. Ini hari-hari awak buat. Tak payah awak tengok dalam gambar ni, awak pun tahu apa tu dua tapak sokongan tu. Macam awak sekarang ni, awak berdiri. Berdiri. Diri tu dua tapak sokongan. Macam dalam gambar ni. Walaupun kena sedikit macam ni, dikira dua tapak sokongan. Tengok tangan dia. Dia guna berdiri dengan tangan. Dalam keadaan dia nak duduk tapi dia tidak duduk. Okey. Cuba tengok tangan dia. Dua tapak tangan. Ini pun sama, dua tapak tangan. Ini pun sama, dua tapak tangan. Maknanya bila ada dua tapak sokongan, maknanya dua bahagian anggota badan kita terkena di lantai lah, di pijak lantai. Faham? Cikgu harap awak dah nampak tu. Kita teruskan ke tiga tapak sokongan. Ya, tiga tapak sokongan. Cikgu rasa awak dah boleh faham, dah boleh tangkap dah. Okay, dekat dalam gambar ni, 4 gambar yang cikgu sediakan ni. Yang pertama ni plank satu tangan, imbangan bahu, imbangan 3 segi, imbangan jambatan. Okey, plank satu tangan maknanya dia macam nak pumping tapi tidak pumping. Dia menahan guna satu tangan dia. Satu tangan, dua kaki. 1, 2, 3. Itu dipanggil tiga tapak sokongan. Faham? Okey, kalau yang macam imbangan bahu pula. Ni step dia nak buat. Cuba tangan dia guna 2 termasuk dengan kepala. Itu dipanggil 3 bahagian. 1, 2, 3. Imbangan 3 segi. Cuba tengok. 2 tangan di depan, 1 tangan di belakang, 1 tangan di atas. Itu dipanggil 3 segi ni. Bukan Freemason lah. Cikgu gurau je. Okay. Imbangan jambatan. Tak tahulah orang yang bagi nama. Dalam buku pun sebut imbangan jambatan. Tapi dia lebih kurang saja dengan imbangan 3 segi ni. Cumanya yang ini dia berbalik kepada atas. Dia melengkung sikit. Awak boleh je samakan badan awak tu straight. Itu yang dipanggil imbangan jambatan. Kalau dalam macam gambar ni, dia dah pandai. Dia dah kemahiran imbangan dia ni dah cekap, dah mahir. Awak pun boleh buat macam ni. Apa yang perlu awak buat untuk dapat macam ni ialah latihan. Kalau tiada latihan, tiadalah macam ni awak boleh buat. Okey? Teruskan lagi. Okey, untuk membukakan lagi minda anda, otak anda yang tengah serabut ni, ya. Okey, cikgu harap awak tahu kenapa kita buat imbangan ni. Nak dapatkan imbangan yang lagi seimbang. Kalau kata tinggi macam mana, imbang ke tidak? Rendah macam mana, seimbang ke tidak?
Kita tengok sini. Tahukah anda, semakin tinggi aras lakuan, maknanya semakin tinggi lagi aktiviti awak tu, badan awak menjadi kurang stabil. Sebab apa kurang stabil? Kerana kedudukan pusat graviti semakin jauh dari tapak sokongan. Maknanya, lagi tinggi awak punya pusat graviti, lagi kurang balance contohnya awak nak jatuh. Contohnya awak naik basikal. Kalau naik basikal biasa, okey je, tak jatuh. Tiba-tiba awak wheelie, rasa macam nak jatuh. Sebab apa? Dia punya pusat graviti tu sudah naik atas. Kalau masa kita bawa masa kita mengayuh basikal tu, pusat graviti di tengah. Kalau kita dah wheelie basikal kita, pusat graviti kita sudah naik ke atas. Kita hanya tinggal satu. Faham? Macam tu lah cikgu nak fahamkan awak. Okey, selain daripada itu juga, tahukah anda semakin banyak tapak sokongan, semakin mudah kekalkan keseimbangan. Juga betul je kata tadi. Kalau satu tapak sokongan berapa? Macam mana? Dua tapak sokongan macam mana? Tiga tapak sokongan macam mana? Sebab apa? Sebab apa dia cakap semakin banyak tapak sokongan, semakin mudah kekalkan keseimbangan? Sebabnya, kerana kedudukan luas tapak sokongan lebih besar, lagi banyak. Contoh awak berdiri satu kaki dengan dua kaki, awak boleh beza. Dua kaki macam mana berdiri, satu kaki macam mana berdiri, betul tak? Kerana pusat graviti semakin dekat dengan tapak sokongan. Faham? Okey. Okey. Kita ke aspek keselamatan pula semasa melakukan imbangan. Tak kisahlah awak buat aktiviti apa, mesti awak kena pegang aspek keselamatan ni. Keselamatan adalah yang paling utama dalam segala-galanya apa-apa aktiviti. Awak nak makan ke, awak nak mandi ke, awak nak keluar ke, awak nak bermain ke, aspek keselamatan perlu diutamakan. Contohnya, pastikan ruang dan alatan selamat digunakan. Contohnya awak nak buat imbangan berdiri, pastikan kawasan tu tak ada apa, paku ke, tak ada meja ke, tak ada benda-benda yang tajam lah, yang boleh membuatkan awak tercedera. Faham? Kalau awak nak selamat, awak buat atas tilam, selamatlah. Okey? Lakukan aktiviti mengikut kemampuan sendiri. Awak buatlah aktiviti ni, tapi ikut kemampuan awak. Jangan ikut nak tunjuk dekat kawan-kawan, nak tunjuk dekat adik-adik awak, nak tunjuk dekat mak awak, ayah awak, cakap awak boleh buat macam ni, macam ni. Kalau boleh buat, bonus. Kalau tak boleh buat, buat lagi latihan sampai boleh buat. Okey. Faham? Amaran, jangan lakukan aktiviti secara paksa kerana boleh menyebabkan kecederaan pada diri awak. Ikut kemampuan, tu juga cakap, kemampuan diri awak. Kalau badan besar, macam mana pula kemampuan awak? Badan kurus, macam mana pula kemampuan awak? Terpulang, awak boleh buat sebab awak mampu. Tiada yang mampu selagi kita berusaha. Faham? Okey? Cikgu harap awak faham apa yang kita belajar hari ini. Kita nak teruskan ni. Okey? Alright. Disebabkan tajuk hari kali ni, tajuk kita pada hari ini amat mudah sekali. Cikgu sediakan satu permainan kecil untuk awak. Ada arahan dekat situ. Arahan dia mudah ya. Cuba buat imbangan dinamik seperti di bawah mengikut kiraan masa 5 saat dan 10 saat. Kemudian buat perbandingan di antara kelima-lima imbangan dari segi keseimbangan dan bersertakan sebab di dalam buku PJK awak. Sini ada 5. Ini semua imbangan dinamik. Maknanya pusat graviti dia berubah-ubah daripada satu kaki ke dua kaki, kedua kaki ke satu kaki, satu kaki ditepuk bawah, satu kaki ditepuk atas. Ini dia guna dua kaki, dua tangan jadi satu tangan. Nanti dia ubah macam ni. Yang dia ubah macam ni.
Awak boleh buat. Benda ni simple sangat. Simple dan cikgu rasa tiada masalah untuk awak buat. Okey? Okey, ini adalah latihan awak. Okey, itulah pembelajaran kita hari ini. Di sini ada cikgu sediakan latihan. Latihan ni mudah saja. Cikgu nak awak sediakan ataupun awak sila salin nota di dalam video ini berdasarkan pemahaman awak. Maknanya awak buatlah nota minda ke macam mana ke yang je awak faham. Jangan tak buat langsung. Tu je. Kalau awak tak buat, awak tak dapat apa. Kalau awak buat, awak yang berbuat untung. Cikgu tak ada rugi apa-apa. Cikgu dah sampaikan ilmu pada awak, so awak boleh adaptasikan ilmu tu macam mana terpulang ke awak, supaya awak faham. Okey. Yang kedua tu, sila buat permainan kecil yang ada di hujung video tadi. Cikgu harap awak ikut arahan yang diberi. Alright? Dekat sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu cikgu minta tolong pada awak. Benda ni free, tak payah bayar. Cuma cikgu nak awak tolong subscribe je. Subscribe, share dan like video cikgu untuk cikgu lebih semangat untuk buat video pembelajaran pada minggu hadapan. Okey, sampai di sini saja. Cikgu harap awak boleh buat. Assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa lagi minggu hadapan ya.